Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Hari ni saya happy dapat berjumpa dengan anda semua untuk hari ni saya nak review macam mana pemakaian mask dan sanitizer. So banyak yang saya nak kongsikan. Okey, anda sedia maklumlah keadaan sekarang dengan COVID-19 virus coronavirus 2019. So saya yakin anda sedia maklumlah berkenaan dengan virus ni. So saya nak review macam mana pemakaian mask yang betul dan untuk pemakaian sanitizer, iaitu cecair yang boleh membunuh atau membasmi virus tersebut. Okay. So nanti saya akan buat review untuk testimoni, bukan testimoni, review lah untuk pemakaian mask. Mask ni ada macam-macam. Dia ada satu layer, dia ada dua layer, tiga layer. So untuk COVID-19 ni dia lebih baik pakai yang tiga layer lah. Tiga layer. So yang tiga layer ni dia ada bermacam pattern. Okey, ada yang pakai getah je dekat telinga, ada yang biasanya getah lah, ataupun ada yang pakai ikat, dia ada tali ni. So pada saya, kalau orang berbadan besar macam saya ni kan, kurang selesa pakai mask yang ada getah tu. Sangat kurang selesa. Sebab mask tu kelihatan kecil sikit, tak selesa lah. Jadi saya akan tunjukkan, saya nak kongsikan kepada anda macam mana pemakaian mask yang betul dan sanitizer yang betul lah. So korang panggil saja saya Betik. So Abang Betik nak review untuk pemakaian mask. Okey, biasakan mask kan, mask yang ini yang terbaik lah, yang ada hijau di permukaan. So dia ada 3 lapis mask. So untuk pemakaian mask, bukan yang hijaunya kita pakai, tak, yang putih. Yang putih ni. So pemakaian mask ni ada yang bergetah, yang ni bertali lah untuk ikat sendiri. Dan ini lebih grip, lebih selesa di muka. Okey, saya akan tunjukkan macam mana nak pakai. Jadi okey, sekejap. Saya pakai macam ni. Okey, pakai atas dulu. Okey, masukkan ke telinga. Kalau macam saya suka pakai atas dululah. So okey, pakai atas dulu, ikat dulu. Cuba. Okey. Ya. Alright. Okey. Kan nampak ni cuff. Okey, yang bawah tu ikat di belakang leher. So agak mudah nak ikat dia. Jadi saya akan tunjukkan bahagian belakang macam mana. Dan dia selesa. Jadi kita ikut pada anda lah. Kalau anda macam getah tu kan, dia dia ikut dia. Jadi anda selesa ke, nak ketat ke, nak longgar ke, dia standard lah. Macam ni anda boleh adjust. Dan paling penting kena macam ni. So macam jadi dia lebih selesa. So ikatan ni macam ni. Okey, bawah telinga dia lebih selesa lah.
Yang ini pun di belakang, yang ini belakang rambut, yang atas ni belakang rambut, yang di bawah ni belakang leher. So lebih selesa dan lebih nampak ni. Jadi dia full, dia full. Dia lebih selesa. Jadi mask ni sudah memadai lah. Kalau nak lebih baik pakai N95, N95. So itu baik lah. Okay, saya nak tunjukkan sikit. Okay. Okay. Di bahagian belakang ni, okay, bahagian belakang, bahagian ni, nampak ni? Bahagian ni, satu di sini, satu di sini. Nampak jadi so memang dipanggil selamat lah. Bila kadang-kadang kita nak pergi keluar kan, nak beli barang, contohnya nak beli keperluan lah, barang dapur, kadang-kadang kita kena okay, tempat yang ramai orang, kedai runcit, Ecosave, Tesco, pasar raya, pasar awam, tempat tu memang ramai sangat orang. Dan orang, yelah, suasana dia lain lah. So kadang orang panic buying pun ada, beli banyak. So itu yang berlaku asal-asalkan di pasar. Kadang-kadang kita nak mengelak, macam saya elak memang susah lah, that's why sebab lepas saya pergi ke pasar, saya balik. Sebelum okay, saya drive pergi ke pasar, and then saya akan cuci tangan pakai sanitizer macam ni. Okay, saya pakai yang sanitizer ini. Okay, sesuai dengan badan lah kan. Okay, saya lebih selesa pakai yang besar ni lah. Jadi tangan saya agak lebar kan. Jadi saya lebih suka yang ni. Dan dia bau harum. Yang tu saya minat. Okay, jadi cara pakai macam ni lah. Macam ni. Dua pancit cukup. Jadi gini dulu. Yes. Gelangan dulu. Gini kan. So bila masuk kereta, saya akan pakai sanitizer ni. Saya sampai ke pasar, sebelum saya turun saya pakai dia sekali. Sebelum saya turun saya pakai dia sekali. Saya bila dah beli barang kan, dah pilih, saya letak dekat kereta dulu barang, letak dalam kotak. Sebab nanti saya beritahu sebab apa. Saya letak dalam kotak dan saya masuk kereta, pakai lagi sekali sanitizer ni. Dalam kereta lagi sekali, one more. Jadi kita akan pakai untuk sanitizer ni lah. Jadi bila selepas kita pergi pasar, balik saya akan pergi mandi dulu, tukar baju. Balik jangan pegang apa-apa, pagar ke apa jangan pegang, tombol pintu jangan pegang. Terus tukar baju, mandi. Dan barang kita beli tu, kita kena basuh untuk elakkan, sebab yalah orang pegang. Dan virus ni dia boleh pindah kepada barangan. Contoh macam tin, botol dan semua barang dia boleh pindah. Tapi dia ada macam plastik, saya tak pasti dia berapa hari dia berada dekat dalam plastik. Besi, plastik, kertas, macam tu dalam bungkusan.
makanan pun boleh jadi juga. So bila saya balik tu saya akan basuh apa-apa yang saya beli dekat pasar tu, dan baru saya gunakan. Saya tak gunakan terus, sebab bila kita faham berapa ratus orang, berapa ribu orang yang pegang barang yang sama kan dalam satu masa, kita tak tahu siapa yang kena kan. Jadi benda ni tak nampak, tu susahnya. Jadi memang agak sukar lah bagi kita yang nak mengenal pasti. Jadi senang je. Jadi saya sebelum turun pakai, lepas dia barang pakai, sampai rumah pakai, mandi, baru basuh. So barulah gunakan barang yang kita beli tu. Let's say macam sekarang kan dalam PKP ni tak boleh keluar rumah, dan ramai orang beli online. So Lazada, salah satu e-mall yang popular dekat Malaysia dah, Lazada, Shopee, Shopback, Fingo, diorang beli dalam e-hailing, dan diorang kan kadang-kadang contohnya ada courier yang datang. Sekarang dia tak minta sign. So mana-mana courier yang datang rumah saya tu, saya akan sediakan box, polis ni punya box, saya suruh letak di situ, dan saya akan jemur barang tu selama 1 hingga 2 jam. Setelah itu saya akan buka pack tu, saya akan biarkan barang bungkusan tu 1 hari, baru dia bawa masuk rumah. Jadi macam itulah saya buat untuk menghindarkan, sebab yelah, virus ni kita tak nampak jadi tapi kita boleh kaji lah macam mana nak sedikit sebanyak membantulah untuk kita selamat berada kat rumah. Macam saya sebelum ni saya tak kaji benda ni, jadi berlaku kadang-kadang kita beli, saya tak tahu pula virus tu melekat kat, dia boleh melekat kat barang. Saya tahu virus tu pandemik, boleh berjangkit bila orang yang kena virus tu sentuh pada orang yang normal, dan dia boleh berjangkit, itu saya tahu. Tapi pada barang tu saya tak tahu. Jadi banyak saya berkaji tentang COVID-19 ni. Apa yang paling penting, kebersihan. Kebersihan, selalu cuci tangan, selalu mandi, selalu tukar baju. Memang dalam PKP ni memang selalu basuh baju lah. Jadi saya rasa itulah jalan yang terbaik untuk kita sama-sama mendukung untuk PKP kali kedua ni. So saya akan review aktiviti yang saya akan buat dalam masa PKP ni, dan banyak aktiviti sebenarnya dalam rumah ni kita boleh buat kan. Saya akan review lah salah satu untuk tontonan anda semua. So kalau korang yang bosan-bosan di rumah, boleh tengok channel saya, dan boleh dipanggil, mudah-mudahan channel saya ni memberi manfaat, memberi dipanggil manfaat lah kepada anda semua. Jadi terima kasih daripada saya. Terima kasih kerana stay home. Terima kasih kerana jaga kesihatan. Terima kasih kerana kita sama-sama membantu negara untuk putuskan penularan virus COVID-19.